Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kumpulan kami memilih tajuk bagi masalah ekonomi Islam ialah wakaf. Wakaf ni terbahagi kepada dua, daripada segi sudut bahasa dan daripada segi sudut syarak. Daripada segi sudut bahasa, wakaf ada tiga, iaitu al-wakaf, harta yang diwakafkan, al-habs, harta yang ditahan, al-mana, iaitu bermaksud dihalang. Okay, daripada segi syarak pula, wakaf bermaksud seseorang itu menyerahkan hak milik hartanya untuk digunakan kepada orang lain semata-mata kerana Allah dan ia tidak boleh dikembalikan kepada mana-mana individu. Okay, wakaf pula terbahagi kepada dua, iaitu wakaf ahli, iaitu wakaf keluarga. Wakaf ini dikhususkan manfaatnya oleh ahli keluarga. Lepas tu akhiri pula wakaf kebajikan. Wakaf kebajikan ni terbahagi kepada dua, iaitu wakaf am dan wakaf khas. Wakaf am bermaksud sesuatu yang diwujudkan oleh pewakaf bagi tujuan manfaat umum mengikut hukum syarak. Lepas tu wakaf khas pula yang bermaksud ia diwujudkan oleh pewakaf bagi tujuan umat Islam mengikut hukum syarak seperti mewakafkan tanah untuk tujuan masjid, surau, sekolah agama dan yang lain-lain yang dikhususkan oleh pewakaf. Okay, saya bagi kepada Kak Nuraini. Terima kasih Fazira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya teruskan untuk pembahagian wakaf oleh para ulama. Terdapat satu hadis yang bermaksud tidak akan tercapai kebajikan yang benar sehingga kamu membelanjakan sebahagian daripada harta yang paling kamu sayangi dengan pengetahuan Allah. Membawa maksud amalan mewakafkan harta ke jalan Allah akan diberikan ganjaran pahala yang berkekalan selama mana wakaf itu masih dimanfaatkan dan tidak musnah. Ada hadis yang mengatakan apabila matinya anak Adam itu, maka terputuslah pahala amalannya kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan doa dari anak soleh. Ulama mentafsirkan makna sedekah jariah itu adalah wakaf, iaitu harta yang tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwarisi. Wakaf terbagi dua seperti yang diketahui, wakaf am dan wakaf khas. Rukun wakaf terdapat empat: pewakaf, orang yang mewakafkan, penerima, harta yang diwakafkan dan lafaz wakaf. Syarat sah wakaf mestilah seorang yang merdeka, baligh, berakal serta berkelayakan untuk bersedekah harta miliknya. Penerima wakaf boleh dikhususkan kepada seseorang ataupun umum. Harta wakaf mestilah berbentuk objek seperti sebuah rumah. Harta yang diwakafkan boleh digunakan selama-lamanya. Lafaz terbahagi dua mesti seperti lafaz soleh mewakafkan harta secara khusus ataupun lafaz kinayah iaitu secara am. Harta yang boleh diwakafkan terbagi tiga: harta yang tidak alih seperti rumah dan tanah, harta alih seperti kereta dan perabot, dan wang ringgit. Wang ringgit yang ditukarkan dalam bentuk harta kekal. Jabatan Kuasa Fatwa Kebangsaan Malaysia telah memutuskan wakaf dalam bentuk wang tunai dibenarkan dalam Islam, tetapi perlu dialihkan kepada harta kekal. Seterusnya saya serahkan kepada rakan seperjuangan Syuhaidah boleh teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf menjadi tonggak pembangunan masyarakat ibarat. Mereka akan melakukan aktiviti seperti penyelidikan, pendidikan, menyelenggara tabung beasiswa. Konsep wakaf adalah untuk meningkatkan kegiatan kebajikan, perlindungan kanak-kanak, pendidikan, persekitaran, kewartawanan, perubatan. Selain itu, ia membantu menyokong teknologi dan sains untuk meningkatkan prestasi ekonomi dan kehidupan, pendidikan dan program sivik. Biasanya ia dikenali sebagai public trust yang berfungsi melindungi dan mempromosi kepentingan tanah awam. Di Amerika, zakat biasanya dilakukan pada bulan puasa dengan cara
bercucuk tanam, kemudian hasil tersebut disalurkan kepada charity yang berorganisasi dan kemudian mereka akan menyerahkan kepada food bank. Mereka juga terlibat dengan aktiviti musibah, bencana. Pada mulanya dia adalah Zakat Foundation, kemudian berkembang menjadi tempat untuk membayar zakat dan sedekah. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Syada. Okey. Okay, kes-kes wakaf yang berlaku di Malaysia. Okay, di Malaysia isu wakaf ni bukan sesuatu yang baru. Dia terjadi sejak dahulu lagi dan masih berterusan hingga ke hari ini. Kan kebanyakan pemegang amanah tunggal bagi harta-harta wakaf ialah Majlis Agama Islam, dan kes wakaf yang tertinggi kat Malaysia ni adalah biasanya berkaitan dengan tanah. Okay, lambakan tanah di Malaysia bukanlah suatu perkara yang aneh. Malahan ianya perkara normal di Malaysia. Antara negeri yang mempunyai keluasan dan jumlah tanah wakaf yang besar adalah Johor, Terengganu dan diikuti Sabah dan juga Kedah. Akan tetapi lambakan tanah wakaf menjadi terbiar dan tidak dapat digunakan secara optimum. Dan akhirnya menjadi semak, samun serta pembiakan lalang. Dia juga menjadi sarang tempat penagihan dadah kerana ada setengah tanah wakaf tu dibina bangunan tetapi bangunan tu tak dapat disiapkan dan tak dibangunkan secara optimum kerana berlaku beberapa permasalahan. Dalam hal ini, pembangunan terancang diperlukan bagi memastikan ianya tidak berakhir dengan bangunan menjadi bangunan usang, dan pembangunan strategik seperti pembinaan institusi pengajian, contohnya sekolah, institusi awam, masjid ataupun pusat ibadat adalah contoh yang baik untuk memastikan tanah wakaf dapat digunakan secara optimal dan sebaiknya. Okey. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan mengupas lagi isu wakaf ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dalam kita nak merealisasikan wakaf ni, kita ada isu dan cabaran wakaf lah. Okey, antara kekurangan dana. Okey, kekurangan dana dan ketidakcukupan dana bagi satu projek akan membantu proses pembinaan macam. Okey, jadi bila kita ada tanah untuk diwakafkan tapi kita kekurangan dana, menyebabkan modal yang besar. Jadi pembangunan tanah wakaf ni tidak dapat diwujudkan lah. Akhirnya akan menjadi tanah terbiar dan terbengkalai. Okey, kedua, kekurangan tenaga pakar. Antara kekurangan yang dihadapi oleh institusi wakaf adalah kekurangan tenaga pakar dalam aspek profesional dan teknikal. Okey, aspek profesional dan teknikal ni merangkumi bidang perundangan, pelaburan, syariah dan pembangunan tanah. Okay, bila kekurangan tenaga pakar, kita tak boleh merancanglah tanah wakaf ni untuk buat apa dan pembangunan dan kurang kefahaman berkaitan wakaf ni tak dapat dilaksanakan. So yang ketiga, kekurangan kesedaran masyarakat. Okey, tahap kesedaran dan pengetahuan masyarakat tentang wakaf dan kepentingannya masih lagi kurang sebab persepsi dalam ibadah seperti wakaf masih lagi cetek. Contohnya macam mana nak berwakaf, harta apa yang boleh diwakafkan dan bahagian-bahagian wakaf lah. Jadi sedikit sebanyak pihak kerajaan harus mengadakan kempen atau memasukkan sukatan mata pelajaran dalam pendidikan Islam khususnya. Okay. Seterusnya, Syakiri mungkin boleh kupas lagi. Okey, untuk kesimpulan secara keseluruhan bagi topik wakaf ini, terdapat banyak harta wakaf yang boleh dibangunkan, akan tetapi
tiada sistem yang masih stabil dilaksanakan di negara ini. Tanpa sistem yang stabil dilaksanakan yang secara cekap dan teratur, industri wakaf tidak akan berkembang dengan maju dan akan desap jika tiada pelaksanaan yang lebih sistematik pada masa hadapan. Justru perlu diingati bahawa wakaf merupakan sebuah aset harta yang tidak mudah dimanipulasi dan pihak bertanggungjawab haruslah berusaha untuk menjadikan wakaf sebagai satu ibadah yang disegani dalam pembangunan negara dan masyarakat. Terima kasih.